Okay, good morning. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita lebih kepada tutorial tutorial bagi latihan yang telah saya upload semalam. Okay, saya akan bincangkan jawapan dia hari ini. So kalau bagi siapa yang sudah buat, kamu boleh cek. Bagi siapa yang tak buat lagi, you boleh lengkapkan latihan tersebut ya. Okay, saya akan bincangkan tutorial dia. Okey, bagi yang peringkat pertama tu dia berkenaan dengan mitosis. Okey ya. So kalau kita lihat, kita kena lengkapkan gambar ajar berdasarkan kepada perkataan yang telah diberi ya di atas ni. Tapi kita juga lihat ya, so dia mengikut peringkat mitosis ya. Kalau mitosis kita belajar in our last lesson, peringkat dia bermula dari profasa. Okey ya, profasa kepada metafasa. Okey, daripada metafasa kepada anafasa, dan berakhir dengan telofasa, dan akhirnya dia berpisah dengan melalui proses sitokinesis lah. Okey ya. So profasa, metafasa, anafasa. Dia bermula dengan interfasa dulu. Okey ya. Interfasa, kemudian profasa, metafasa, anafasa, telofasa. So kita akan bincangkan tentang tu hari ini mengikut gambar ajar yang diberikan ya. Okey, yang pertama, kalau kamu lihat kromosom tu nampak dengan jelas ya. So kromosom dalam nukleus memendek dan menebal. Okey ya. Memendek, okey, dan menebal. Menebal menyebabkan dia lebih jelas kelihatannya, dan membran nukleus masih ada lagi. Okey. Dalam step yang kedua, kita lihat membran nukleus tu masih ada. Okey ya. Apa yang berlaku ialah mula-mula kamu nampak satu kromosom sahaja, tapi sekarang dia sudah mengganda dua. So ini yang kita kata replikasi berlaku lah. Okey ya. So replikasi kromosom berlaku. Setiap kromosom dia mempunyai dua. Yang ni kita panggil dia sebagai kromatid. Okey ya, kromatid. Okey. Setiap kromosom mempunyai dua kromatid. Kromatid yang bersambung di sentromere. Yang dia sambungkan tu yang kita panggil dia sebagai sentromer. Okey ya. So sekarang kita lihat ya. Interfasa, profasa, metafasa. Di metafasa, kamu nampak dia tersusun di tengah-tengah ya. So kromosom dia apa kita kata tersusun ya di sata khatulistiwa. Okey, kromosom yang tersusun di sata khatulistiwa dia tersusun di sata khatulistiwa, dan kita lihat membran nukleus dia hilang. Okey ya. Membran nukleus dia hilang. Okey. So next level dia, sekarang baru kromatid dia terpisah. Okey, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan lah. Bergerak ke kutub bertentangan. Pada masa yang sama, sel mula membahagi ya. Sel mula membahagi. Sitokinesis lah kita panggil ni proses sebagai sitokinesis. Proses ni ya, kita panggil dia sebagai sitokinesis, di mana membran plasma dia membahagi dua. Okey ya. Sitokinesis. Okey ya, sitokinesis di mana membran plasma dia membahagi dua. Okey. Dan akhirnya dua sel anak terbentuk. Okey ya. Dua sel anak terbentuk. Okey. Setiap sel anak mempunyai bilangan kromosom yang sama seperti sel induk. Okey. So kamu tengok ya, kalau sel anak dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sel induk dia ada 4. Sel anak dia pun 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bilangan kromosom dia sama dengan sel induk. Okey ya, ni yang kita kata bilangan kromosom. Okey ya, sama dengan sel induk. Sama dengan sel induk.
Okey. Sekarang kita sambung ya. Kita sambung kepada next one. 2. Isikan tempat kosong bagi proses mitosis berikut. Okey, sekarang proses meiosis ya. Okey, sekarang kita pergi kepada meiosis. Okey ya. Meiosis ni dia lebih terperinci lah. Dia boleh dibahagikan kepada 2. Satu meiosis 1 dan juga dia akan bersambung dengan meiosis yang kedua. Di mana di meiosis 1 2 sel anak terbentuk. Okey ya. Okey ya, ini katakan ialah meiosis. Dalam meiosis 1 2 sel anak terbentuk. Okey ya, ini ialah meiosis 1. Okey, kemudian 2 lagi sel anak terbentuk dalam proses meiosis yang kedua. Okey, kita cuba lengkapkan jawapan dia. Okey, kita lihat. Okey, sel induk dengan 2 pasang kromosom ya. 2 pasang kromosom atau 2 pasang maksudnya ada 4 kromosom lah. Okey ya. 2 pasang kromosom. Okey ya. Kamu nampak yang single kromosom satu-satu tu dia telah replikasi lah menjadi 2 kan. So dia replikasi kromosom berlaku. Okey ya, hasilnya setiap kromosom mempunyai 2 kromatid yang bersambung dekat sentromer sama ya. Kalau ni kita panggil dia kromosom, yang mengganda 2 tu kita panggil dia sebagai kromatid. Okey. Kemudian pindah silang, nampak tak dia macam bertindih antara satu sama lain, itu kita kata pindah silang ya. Okey ya. So kromosom homolog berpasangan dan pindah silang berlaku. Okey ya, pindah silang berlaku. Okey. Kromosom homolog berpisah dan menuju ke kutub bertentangan pada sel. Okey, next. Ni tadi meiosis 1 dan meiosis 2 berakhir dengan apa kita kata sitoplasma membahagilah. Okey ya. Sitoplasma dia membahagi membentuk 2 sel. Sekarang okey, yang tadi proses ni sebenarnya dia melibatkan meiosis 1. Okey ya. Sekarang dia bersambung dengan meiosis yang kedua. Meiosis yang kedua dengan sitoplasma mula membahagi dari sinilah. Okey ya, sorry. Dari proses ini meiosis kedua mula berlaku. Okey. Di mana 2 sel anak tersebut tu, setiap sel anak kromosom menyusun di sata khatulistiwa. Okey ya. Menyusun di sata khatulistiwa. Okey. Sekarang sentromer setiap 2 sel tu membahagi. Sentromer yang memegang kromatid tu membahagi ya. So sentromer setiap kromosom membahagi 2, kemudian dia kromosom homolog tu berpisah, bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, bergerak ke kutub bertentangan. Kemudian sitoplasma membahagi dan air sekali 4 sel anak terbentuklah. So di sini proses meiosisnya ditunjukkan dengan ringkas ya. Dia bukan penerangan yang detail seperti dalam buku teks ataupun yang telah saya terangkan dalam PDPC yang sebelum ni. Okey ya. So dia telah dijelaskan dengan ringkas lah. Okey ya. So perbezaan utama di antara mitosis dengan meiosis ialah mitosis menghasilkan, okey ya, saya mungkin just tunjukkan kat sebelah sini ya. Kita lihat. Maybe I go down. Okey ya, kita lihat kejap ya. Okey. Okey. Mungkin saya bincangkan sedikit tentang perbezaan di antara mitosis dan meiosis. Saya ulang kaji sedikit. Okey ya. Mitosis dengan meiosis. Okey, so mitosis
dua sel anak terbentuk, manakala bagi meiosis 4 sel anak terbentuk. Okey. Dan ini tiada pindah silang. Yang ini ada pindah silang. Okey ya, oleh sebab tiada pindah silang, so di sini dalam sel anak terbentuk tiada variasi. Maknanya sel anak sama dengan induk. Sel anak sama dengan induk. Okey. Yang ini ada pindah silang, so ada variasi. Sel anak berbeza di antara satu sama lain dan juga dengan induk. Okey ya. Sel anak berbeza di antara satu sama lain, di antara satu sama lain. Dan dengan induk. Dia berbeza tu dari segi apa? Dari segi kandungan genetik lah. Okey ya. Berbeza tu dari segi kandungan genetik. Itu yang saya maksudkan dia, kandungan genetik. Okey, kandungan genetik dia berbeza bagi meiosis, sama bagi mitosis. Dan akhir sekali, satu perbezaan yang utama. Okey ya, yang ni berlaku dalam sel soma. Okey ya. Kecuali sel pembiakan lah. Okey. Yang ini hanya berlaku dalam sel pembiakan. Hanya berlaku dalam sel pembiakan. Okey. So kamu boleh catatkan okey, ini adalah jawapan bagi perbincangan bagi tutorial soalan tutorial yang saya upload semalam. Okey. So kamu boleh salin dan lengkapkan latihan tersebut. Bagi perbezaan di antara mitosis meiosis yang saya jelaskan dengan ringkas, anda boleh catatkan nota di dalam buku nota. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you.